Topik vektor. Apa itu sebenarnya vektor? Apakah yang ada dalam vektor, konsep asas dalam vektor, dan juga pattern soalan dalam vektor. Semuanya akan saya terangkan dalam channel Admatika. Please subscribe dan like dan share. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa lagi kita bersama saya Cikgu Mazrul dalam channel Admatika. Okay, so pada kali ini saya akan berkongsikan tentang topik vektor. Okay, so vektor ni dalam topik yang lama, dalam silibus yang lama, Form 5 KBSM, dia keluar sebagai bab yang keempat. Okay, manakala dalam silibus baru KSSM untuk Form 4, dia keluar sebagai bab yang ke-8. Okay, sebelum kita go deep into vektor, okay, so cikgu nak terangkan satu konsep asas yang kita kena kuasai dulu sebelum kita belajar tajuk vektor ni. So apa dia agak-agak? Okay, so konsep yang kita kena kuasai dulu adalah konsep nisbah ataupun konsep ratio. Okay, so nisbah ataupun ratio. Okay, yes, kita dah belajar topik ni sebenarnya. So nisbah dengan ratio ni, okay, kita dah belajar waktu menengah rendah, Form 1, Form 2 atau Form 3. So kita dah tengok konsep ratio. Okay, dan konsep ni kita kena kuasai sebelum kita masuk vektor. Okay, you cannot do vector without knowing the concept of ratio. Okay, sama juga macam AddMath. Kita tak boleh buat AddMath kalau kita tak tahu algebra, betul? Betul, eh? Okay, so untuk konsep ratio ni, cikgu akan terangkan beberapa bentuk ataupun beberapa jenis ratio yang wujud dalam topik vektor ni lah. Okay, so kita tengok yang pertama. Yang pertama, AB double dot BC sama dengan 2, 3. Okay, ini masuk ratio, dia ada 2 titik atas bawah. Okay, so AB nisbah BC sama dengan 2 nisbah 3. So apa yang kita boleh bayangkan bila kita nampak satu persamaan ni, AB nisbah BC sama dengan 2 nisbah 3, kita boleh bayangkan dengan satu garis lurus. So kita ada 3 titik A, B dan C. Okay, so AB berapa portion untuk AB dan berapa portion untuk BC? Itu yang kita kena faham dulu. Okay, so kalau tengok kat sini, AB adalah 2. Okay, maksudnya AB ni portion dia adalah 2. Okay, so cikgu bulatkan sebab AB ni bukan panjang dia 2, portion dia adalah 2. Okay, dan BC berapa? BC adalah 3. Okay, so berapa total portion daripada A sampai B? Dia ada 2 dan 3. So total dia ada 5 portion. Okay, boleh faham, So kat sini AB nisbah BC 2 nisbah 3. Kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, apa yang kita boleh tulis dalam bentuk persamaan adalah AB sama dengan 2 per. Okay, kalau kita nisbahkan AB tu dengan keseluruhan A sampai C, so AB tu berapa? AB tu 2, betul? Okay, so AC berapa? AC adalah 5. Maksudnya AB adalah sama dengan 2 per 5 AC. Nampak tak? Okay, boleh faham? So AB adalah sama dengan 2 per 5 AC. Kalau kita nak nisbahkan AB kepada BC, dia akan jadi 2 nisbah 3. Tapi kalau kita nak nisbahkan AB kepada keseluruhan, dia akan jadi 2 perkan dengan keseluruhan dia adalah 5 AC. Okey, boleh faham, Okay, itu yang pertama. Yang kedua, AB nisbah AC sama dengan 1 nisbah 4. Okey, so kalau kita wakilkan dengan garis, satu garis lurus, kita ada A, sama juga kita ada B dan kita ada C. So macam mana kita nak letak nisbah ni, guys? Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, so AB adalah 1. Okay, maksudnya AB ni adalah 1. Okay, dan kita ada AC. AC berapa AC kat sini? AC adalah 4. Maksudnya daripada A sampai hujung sekali C tu, portion dia adalah 4. 1 kita dah ambil untuk AB. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 3. Okay, so ini adalah nisbah AB kepada BC. So AB akan jadi 1,
BC akan jadi 3. So AB nisbah AC 1 nisbah 4. Kalau AB nisbah BC, dia akan jadi 1 nisbah 3. Okey, so ini adalah dua bentuk pertama yang sering keluar dalam soalan vektor. Okey, so kita tengok pula yang ketiga. Okey, yang ketiga, dia tak bagi dalam bentuk nisbah, dia akan bagi dalam bentuk equation, dalam bentuk persamaan. Okey, contohnya kita ada kat sini 2AB sama dengan 5BC. Okay, nampak? Ada bentuk nisbah tak? Tak ada kan? Dia akan, jadi dia bagi dalam bentuk, okay, dia bagi dalam bentuk persamaan lah, equation. So macam mana kita nak convert, nak tukarkan bentuk equation ni kepada bentuk nisbah? Okay, ada dua cara. Yang pertama adalah kita faham konsep nisbah ni sebenarnya adalah pecahan. Okay, ratio is mainly fraction, right? So kita tukarkan equation ni, tukarkan persamaan ni kepada bentuk pecahan. Simple saja. So kat sini kelas, so AB dia akan jadi, kita bawakan BC ke sebelah, dia akan jadi AB per BC sama dengan nombor kita kumpulkan dekat sebelah kanan, dia akan jadi 5/2. Okay, so pecahan ini adalah nisbah. Okay, kalau kita tukarkan ayat tu kepada bentuk nisbah, dia akan jadi kat sini AB nisbah BC sama dengan 5/2. Okey, AB nisbah BC 5/2. Okey, dah sama macam 1 ataupun 2. Okey, so dan yang terakhir, selain daripada dia bagi dalam bentuk nisbah AB kepada BC, dia bagi dalam bentuk nisbah AB dan juga daripada awal AC, dan juga dia bagi dalam bentuk persamaan. Nisbah ini juga dia boleh beri dalam bentuk ayat. Okey, so contohnya AB adalah 2 kali ganda BC. Okey, so AB adalah 2 kali ganda BC. Itu adalah ayat bahasa Melayu. Okey, so kita nak tukarkan ayat tu kepada bentuk persamaan matematik. Senang saja, kita follow saja flow ayat tu. Okey, so AB adalah 2 kali ganda BC. So kita start dengan, kita start dengan tulis AB dahulu. So AB, okey, apakah maksud adalah? Adalah dalam matematik bermaksud sama dengan. Okey, sama dengan 2 kali ganda, bermaksud 2 darab, betul? Okey, so guys, so 2 darabkan dengan BC. So AB adalah sama dengan 2 BC. Ini adalah bentuk matematik. So bentuk ayat dia, AB adalah 2 kali ganda BC. Dalam bentuk matematik, AB sama dengan 2 BC. Okey, so kalau tadi cikgu sebut, ini adalah cara yang pertama, kita tukarkan daripada persamaan kepada bentuk, kepada bentuk nisbah. Cara yang lebih senang, yang lebih ringkas adalah kita terus tengok dia punya persamaan tu. Okey, so 2AB sama dengan 5BC ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, AB ni dia berada dekat sebelah dalam, dan 5 ini pun berada dekat sebelah dalam. So AB ini adalah sama dengan 5 inside. Okey, dan kita tengok pula dekat sebelah luar dia, sebelah luar kita ada 2, dan sebelah luar hujung sekali kita ada BC. So BC ini adalah sama dengan 2. Okey, inside, outside. Okey, so AB sama dengan 5, betul? AB 5, dan BC sama dengan 2, betul? Okey, so yang keempat, AB sama dengan 2 BC. Kalau kita tak nak tukarkan kepada bentuk nisbah pun boleh, kita gunakan konsep inside, outside. So inside dia, AB sama dengan berapa? AB adalah sama dengan 2. Okey, dan BC sama dengan berapa? BC sama dengan outside. Nombor dekat depan AB ni adalah 1. So inside, outside. Okey, AB 2 dan BC 1. So ini adalah konsep asas yang kita kena kuasai sebelum kita nak masuk bab vektor. Okey. Okey, so sekarang kita masuk part yang pertama dalam vektor, iaitu tanda-tanda vektor ataupun vector notation. Okey, so secara geometrinya vektor ni kita boleh wakilkan dengan 2 titik, right? So contoh, kita ada satu titik A dan titik yang kedua dia adalah titik B.
Okey. So dari segi takrifan vektor ni adalah satu kuantiti. Okey, satu kuantiti, satu unit yang ada dua maklumat. Yang pertama adalah dia mesti ada magnitude. Yang kedua dia mestilah ada arah. Magnitude tu apa? Magnitude tu adalah panjang ataupun jarak. Dan arah tu apa? Arah tu adalah biasanya dia menunjukkan pergerakan. Okey, so contoh kita berada daripada A nak pergi ke B. So kita macam mana kita tulis? Okey, kita buat satu garis lurus yang menghubungkan A ke B. Itu panjang ni A ke B, ini adalah jarak AB. Ini adalah magnitude dia. So arah tu macam mana? Arah tu kita wakilkan dengan anak panah, dengan arrow. Okey. So cikgu tulis A ke B. So maksudnya kelas, ini adalah vektor AB. Okey. Dan kat atas ni cikgu letak satu huruf kecil, iaitu huruf Q. Dia ada simbol tilde kat situ, ataupun cikgu lebih senang panggil simbol ombak lah. Okay. So ada beberapa cara kita nak tulis vektor. Yang pertama adalah vektor AB kita boleh tulis sebagai AB. Nampak Kalau kita guna huruf besar, kita kena letak anak panah kat atas dia. So A pergi ke B. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua juga, kita boleh tulis menggunakan huruf kecil. So kalau huruf kecil, dia mesti ada ombak dekat bawah dia. Dia mesti ada tilde dekat bawah dia. So dalam kes ni, AB adalah sama dengan Q. Dan ada cara yang ketiga. Okey, ada 3 cara untuk kita nak tulis vektor. Yang ketiga adalah kita gunakan bold ataupun kita gunakan tulisan yang terang. So dalam kes ni, kita gunakan cara tulis dia macam ni. A B. Okay. So ada 3 cara lah. Dan yang paling senang adalah kita gunakan sama ada huruf besar ataupun huruf kecil. Okay. Sama ada AB, arrow ke A ke B, ataupun kita gunakan Q, ombak di bawahnya. Okay. So kalau kita tengok, vektor Q ni adalah pergerakan daripada A pergi ke B dengan jarak ataupun magnitude yang tertentu. Macam mana pula kalau kita nak patah balik daripada B nak pergi ke A? So kalau vektor AB kita tulis sebagai Q, kalau vektor BA kita tulis macam mana? Kalau vektor BA kita nak patah balik, betul? Kita boleh tulis sebagai negatif kepada AB ataupun negatif kepada Q. Nampak So disebabkan topik vektor ni dia ada arah. Okey, kalau kita terbalikkan arah dia, kalau asalnya positif, dia kena letak negatif. Kalau asalnya negatif, kita kena positifkan dia. Okey, so ini adalah part yang pertama, iaitu tata tanda vektor. So vektor notation. Okey, part yang kedua adalah vektor sama. Okey, vektor sama dia melibatkan dua ataupun lebih vektor yang sama. Apa maksud vektor sama ni? Vektor sama ni, dua vektor kita boleh samakan dia kalau dia memenuhi dua syarat. Okey, iaitu apakah syaratnya? Syaratnya adalah dia mestilah mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey, so kalau dua vektor ada magnitude yang sama dan arah yang sama, kita boleh klasifikasikan vektor tersebut sebagai vektor yang sama. Contohnya, cikgu wakilkan dengan bentuk garis A, B dan juga CD. Okey, so kalau kita tengok kat sini, AB dengan CD dia selari tak? Okey, dia nampak macam selari Okey, dia nampak macam selari. So, kalau dua vektor ni selari, bermaksud arah dia sama. Contoh, kalau kita ambil konsep dari segi kompas. So, A pergi ke B. Apakah arah dia? So, utara, selatan, timur. Utara dengan timur, dia ke arah timur laut, betul tak? So, AB dia menunjuk ke arah timur laut dan CD pun dia menunjuk ke arah timur laut. So, disebabkan arah dia sama dan juga magnitude dia, panjang dia, cikgu lukis sama panjang. Okey, so ini adalah dua vektor yang sama. Okey, nampak dia ada arrow So, kalau AB dengan DC, arah yang berlawanan, dia bukan vektor yang sama.
So vektor sama dia mestilah arah sama dan juga panjang ataupun magnitude dia adalah sama. Okey, so kalau sama, kita boleh tulis sebagai AB sama dengan CD. Vektor AB sama dengan vektor CD. Okey, ini adalah part yang kedua. Okey, seterusnya kita masuk part yang ketiga, iaitu vektor selari dan vektor segaris. Okey, dalam English, vektor selari ni adalah parallel vector, manakala vektor segaris tu adalah collinear vector. Okey, mari kita tengok apakah maksud selari dan apakah maksud segaris. Selari tu macam ni. Selari tu dia ada dua garis yang selari lah, yang menunjuk ke arah yang sama. Kalau segaris dia berada dalam satu barisan, dalam satu garis, sorry. Okey, so kalau kita gambarkan dengan bentuk garisan. Okey, contoh kat sini kita ada dua titik A, B dan dua titik lagi yang bersambung iaitu CD contohnya. Okey, so kat sini cikgu letak arah AB CD. Okey, adakah vektor ini vektor yang selari? Ya. So kalau kita nampak kedudukan dia adalah nampak macam selari Okey, adakah dia sama panjang? Tidak. So walaupun dia tak sama panjang, walaupun arah yang berlawanan, tapi kalau kita nampak dia selari, kita boleh panggil dia sebagai vektor yang selari. Okey, itu maksud vektor yang selari. Macam mana pula kalau dengan vektor segaris? Kalau vektor selari, dia melibatkan 4 titik dan 2 garis. Maksudnya garis AB dan juga garis CD. Kalau vektor segaris melibatkan hanya satu garis sajalah. Okey, contohnya kita ada kat sini M, N dan Q. Nampak So MN adalah satu vektor, NQ juga adalah satu vektor, dan disebabkan dia berada dalam satu garis, kita panggil dia sebagai vektor. Yes, vektor segaris ataupun collinear vector. Tak kisah arah dia sama ataupun berlawanan. Okey, dalam soalan vektor, ini part yang penting yang kita kena faham. Kalau soalan dia mention, dia tulis vektor itu adalah selari, apa yang kita kena ingat adalah kita boleh bentukkan persamaan. Kalau dia sebut dua vektor itu adalah segaris pun kita boleh bentukkan persamaan. Persamaan yang ada apa? Kita letakkan satu simbol, iaitu simbol lambda. Okey. So kalau dua vektor ini adalah selari, kita boleh bentukkan persamaan antara mereka. Hubungan mereka adalah AB, vektor AB sama dengan lambda vektor CD. Okey. So, kalau AB adalah selari dengan CD, kita boleh bentukkan persamaan AB sama dengan lambda CD. Sama juga dengan kes segaris, collinear. Kalau dua vektor itu adalah segaris, kita boleh bentukkan persamaan vektor MN adalah sama dengan vektor NQ. Okey, dan kita boleh letak simbol lambda. Okey, apa maksud lambda? Okey, lambda tu adalah satu ukuran nisbah sebenarnya. So, kalau tengok kat sini, kalau kita tengok dari segi mata kasar kita lah, AB ni adalah berapa kali CD. Okey, berapa panjang CD untuk dapat satu panjang AB. So, dia nampak macam dua kali ganda kan. So, kita boleh tulis kat sini, AB adalah sama dengan 2 kali CD. Okey, sama juga dengan kes segaris. Lukisan yang cikgu buat tu, nampak MN tu adalah 2 kali ganda NQ. So, kita boleh tulis MN sama dengan, vektor MN sama dengan 2 kali vektor NQ. Lambda itu adalah ukuran berapa kali ganda ataupun ukuran nisbah bagi menghubungkan dua vektor. Okey. So, kesimpulan dia, kalau vektor itu selari atau vektor itu segaris, kita boleh bentukkan persamaan yang ada lambda. Okay, kalau vektor itu tak selari ataupun tak segaris, kita tak boleh bentukkan persamaan. So, vektor selari dan vektor segaris ni dia boleh arah yang sama. Arah yang sama boleh, arah yang berlawanan pun boleh. Okey,
Kalau vektor sama, dia mesti sama. Pelanduk dua serupa. Kalau vektor segaris atau vektor selari, arah tak sama tak apa. Asalkan dia nampak selari ataupun dia nampak segaris. Seterusnya, kita tengok pula part yang keempat, iaitu vektor bukan sifar dan tidak selari. So kat sini ada dua benda. Yang pertama adalah vektor bukan sifar. Yang kedua adalah vektor tidak selari. Okey. Apakah maksud vektor yang tak selari? Contohnya kita ada dua garis yang tidak selari. Contohnya ini adalah satu garis AB for example, dan kita ada lagi satu garis CD. Nampak Adakah garis tersebut selari? Memang confirm tak lah kan? Okay. So vektor AB dan vektor CD. So memang dalam soalan exam dia akan tulis sama ada vektor tu adalah vektor tak selari, ataupun kalau dia tak tulis, dia akan letak gambar. So kalau kita nampak gambar, nampak memang tak selari, so itu adalah dua vektor yang tak selari. Okey. Macam mana pula dengan vektor bukan sifar? Ada ke vektor sifar? Okey. So yang kita faham tadi, konsep vektor ni dia ada dua. Yang pertama, dia mestilah ada magnitude, dia mestilah ada arah. So vektor sifar ni apa? Vektor sifar ni adalah vektor yang magnitude dia kosong. Okey. So untuk penerangan lebih detail, untuk silibus SPM, dia hanya mention saja vektor itu adalah vektor sifar lah. Okey, so untuk penerangan yang lebih detail, insya-Allah kita akan jumpa untuk peringkat pembelajaran yang lebih tinggi lah selepas SPM. Okey. So kalau ada dua vektor yang tak selari, kita boleh buat apa? Okey, macam tadi part yang ketiga, kalau vektor selari kita boleh bentukkan persamaan. Kalau vektor tu tak selari, kita tak boleh bentukkan persamaan. Okey, tapi kalau diberi persamaan macam mana? Contoh macam ni. Okey, kita ada vektor AB ni diwakilkan dengan A, dan vektor CD ni diwakilkan dengan, sorry kita guna huruf lain lah. Okey, vektor AB ni diwakilkan dengan P, dan vektor CD ni diwakili dengan Q. Okey, dan depan setiap vektor tu dia ada satu pemalar. Contohnya dia ada M darabkan dengan vektor P, dan dia ada N darabkan dengan vektor Q. Okey, kalau kita bentukkan persamaan, M vektor P sama dengan N vektor Q. Okey, ini adalah persamaan di antara kedua-dua vektor. So seperti mana yang kita lihat, kedua-dua vektor ni dia tak selari. Bila dia tak selari, kita tak boleh nak bentukkan persamaan. So tapi kalau ada persamaan macam mana? Okey, kalau ada persamaan, kita samakan perkali vektor tu dengan kosong. Simple saja. Maksudnya dalam kes ni kita boleh tulis perkali untuk vektor P sama dengan kosong, dan perkali untuk vektor Q, N pun sama dengan kosong. Okey, kalau dua vektor selari, kita boleh bentukkan persamaan yang ada lambda. Kalau dua vektor tu tak selari, kalau ada persamaan, kita samakan perkali tu dengan sifar ataupun dengan kosong. Okey, jadi itu adalah konsep vektor yang bukan sifar dan tidak selari. Okey, so seterusnya kita tengok pula part pendaraban vektor ataupun multiplication of vektor. So bila kita sebut pendaraban vektor ni dia boleh darab dengan apa je. Okey, so vektor ni kita boleh darabkan dengan pemalar. Okey, apa yang berlaku kalau sesuatu vektor itu kita darabkan dengan pemalar? Okay, contoh ada macam ni. Kita ada satu vektor, iaitu vektor AB, arrow dia daripada A pergi ke B. Okey, dan vektor AB ni dari segi huruf kecil dia, cikgu tulis sebagai X. Okey, so nampak so AB sama dengan X. So vektor AB adalah sama dengan X. Apa yang berlaku kalau kita darabkan dengan vektor AB tu dengan 2? Okey, contohnya cikgu darabkan dengan 2. So 2AB bermaksud dia akan jadi 2 kali X. Okey, itu sajalah. Maksudnya kalau asalnya vektor AB tu sepanjang ini, bila kita darabkan dengan 2, dia akan jadi double. Macam tu. Nampak So vektor AB adalah panjang dia macam ni. So kalau didarabkan 2, dia akan jadi ini 1, dan kita tambahkan lagi panjang dia kita tambahkan panjang dia lagi sekali ganda, jadilah 2 vektor
AB. So A B. Okay, nampak So bila kita panjangkan dia, dia akan jadi 2 kali lah. Okay, so kita ada satu vektor X di sini, tambah lagi dengan X, maka akan dapatlah sama dengan 2X. Okay, so itu saja untuk pendaraban vektor. Okay, part yang ke-6 adalah vektor paduan ataupun vektor hasil, ataupun dalam English resultant vector. So apakah maksud vektor paduan? Maksudnya dia adalah dua vektor ataupun lebih yang kita padukan dia bergabung dan dia menghasilkan satu vektor yang baru. Okey, dan dia akan memberi result vektor yang baru. So dalam kita nak tengok soalan vektor hasil ataupun vektor paduan ni, dia ada beberapa hukum yang kita boleh follow. Okey, yang pertama ni adalah hukum segitiga. Okey, so segitiga semua tahu Okey, contoh dia macam ni. Kita ada satu garis. Contoh kita ada A, kita ada B, dan kita ada satu lagi garis C. Okey, so kalau kita tengok kat sini, perjalanan kita bermula daripada A pergi ke B, dan kemudian daripada B tu kita bergerak naik ke atas pula pergi ke C, dan kita boleh menghasilkan satu garis yang pendek daripada A direct pergi ke C. Okey, dan kita kat sini lukis satu garis. Okey, ini adalah vektor paduan dia. So maksudnya AC, so daripada A nak pergi ke C, vektor AC. Okey, so vektor paduan ni adalah melibatkan pergerakan daripada satu titik ke satu titik. So kita nak bergerak daripada A nak pergi ke C, kita nak ikut jalan yang mana? So AC sama dengan kita bermula daripada A, kita pergi ke B, kemudian daripada B kita bergerak terus ke C. Okey, so maka dapatlah jawapan dia. So maksudnya vektor paduan adalah vektor AC, dan dia terhasil daripada AB tambah dengan BC. Okey, so vektor AB tambah vektor BC, dia akan dapat vektor AC. So kalau kita tengok kat sini, AC bermaksud bermula di A dan berakhir dekat C. Itu dia punya konsep dia. Okey, yang kedua, hukum yang kedua adalah hukum segi empat selari. Okey, segi empat selari. Okey, contohnya kita ada P, Q, R dan S. Okey, dan vektor paduan yang kita nak hasilkan adalah vektor P straight pergi ke R. Okey, so kita nak cari vektor PR. So vektor PR. So apakah jalan-jalan yang possible untuk bergerak daripada P pergi ke R? So kita ada dua jalan. So sama ada P nak pergi ke R, kita bermula daripada P dan kita mesti berakhir dekat R. Ini konsep dia. Okey, bermula daripada P dan berakhir dekat R. So kita nak ikut jalan mana? Ada dua cara. Okey, yang pertama kita ikut S dulu. Maksudnya kat sini PS. Kemudian daripada S kita sambung sampailah kepada R. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, boleh tak kalau kita nak ikut jalan atas? PQ QR pun boleh. Maksudnya PR juga kita boleh tulis sama dengan P. Okey, so PR juga kita boleh tulis sebagai PQ tambahkan dengan QR. So PQ tambah dengan QR. Okey, so nampak vektor PR bermaksud bermula daripada P dan mesti berakhir dekat R. Okey, so clear. Yang ketiga, hukum yang ketiga adalah hukum poligon. Hukum poligon. Okey, contoh kat sini katakan cikgu lukis satu bentuk. Okey, apa nama poligon ni? Siapa ingat? Dia ada berapa sisi? Dia ada 6 sisi kan? So kalau 6 sisi kita panggil sebagai hexagon ataupun hexagon. Okey. So dan kita ada huruf-huruf A, B, C, D, E dan F.
Okay, so mari kita tengok apakah vektor AF. Okay, so daripada A nak pergi F, nak ikut jalan mana? Okay, tak kisah jalan mana, asalkan kita bermula daripada A dan kita berakhir dekat F. Nampak jauh tu kan? So kita nak ikut jalan mana? Ini adalah vektor dia. Kita nak pergi daripada A, nak pergi ke F. Jalan shortcut ada AF je, tapi kita tak nak ikut jalan shortcut, mungkin sebab ada roadblock. Okay, so kita ikut jalan yang lain. So AF sama dengan, boleh tak kalau kita ikut jalan jauh, sama dengan AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DE, dan kemudian EF. Boleh asalkan sampai, janji sampai. So AF sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DE, tak muat tambahkan dengan EF. Okay, itu konsep dia. Kalau nak ikut jalan lain lagi, boleh. AB sama dengan AF sama dengan AB, terus shortcut bypass BE and then EF, dah sampai juga. Okay, so ini adalah konsep 3 hukum yang kita guna dalam kita nak mencari sesuatu vektor paduan. Okay, so vektor paduan ataupun vektor hasil ataupun vektor resultant ni, resultant vektor ni adalah konsep utama yang selalu ditanya dalam vektor. Boleh katakan setiap tahun dia mesti keluar soalan melibatkan resultant vektor ni. Okay, alhamdulillah kita dah masuk part yang terakhir. So part yang terakhir ni adalah vektor di dalam satah Cartesian ataupun vector in Cartesian plane. So bila kita sebut tentang satah Cartesian ni, dia melibatkan dua paksi lah. So biasanya paksi yang mengufuk ni kita letak sebagai X, betul, dan paksi yang mencancang menegak ni kita letak sebagai Y. So dalam vektor dia guna huruf yang berbeza. Okay, so paksi X ni dia gunakan sebagai huruf I ombak. Okay, itu adalah vektor I. Manakala paksi Y dia gunakan sebagai vektor J. Okay, so dekat peringkat universiti nanti dia ada vektor I, ada vektor J, dan dia ada vektor K. Nampak IJK, dia bentuk 3D. So untuk SPM sekadar dua satah sajalah, iaitu I dan J. Okay, so apa yang kita kena ingat, so bila soalan vektor Cartesian ni memang best. Okay, sebab apa? Sebab soalan vektor Cartesian ni dia melibatkan topik-topik yang lain juga, tapi dia hanya melibatkan konsep asas dalam topik yang lain. Contohnya ni, bila melibatkan vektor satah Cartesian, apa yang kita kena ingat adalah, yang pertama sekali kita kena ingat konsep translasi. Okay, so kalau ada IJ je, kita ingat konsep translasi. Translasi adalah silibus matematik form 5. Okay, so yang kedua, bila melibatkan satah Cartesian ni juga, dia mestilah melibatkan koordinat. Okay, kenapa koordinat? Sebab bila ada paksi X dengan Y, bila ada I dengan J, dia mesti ada titik. Titik tu adalah koordinat. Okay, yang ketiga yang kita kena ingat adalah dia melibatkan segitiga yang bersudut tegak. Okay, so kalau ada segitiga bersudut tegak, dua benda yang memang tak lari lah. Yang pertama adalah, kalau ada segitiga bersudut tegak, dia memang tak lari daripada kita gunakan teorem Pythagoras. Okay, dan lagi satu, kalau melibatkan segitiga bersudut tegak ni, biasanya dia melibatkan apa? Dia melibatkan luas, betul. So apakah luas segitiga? Luas sama dengan 1/2 kali panjang kali lebar. Okey, dan yang ketiga, okey. So kita tengok contoh apa yang ada dalam satah Cartesian. Okey, so dekat satah Cartesian ni dia ada dua paksi I dan paksi J, dan kat sini dia ada satu persilangan. Persilangan ni kita panggil sebagai origin ataupun asalan. Biasanya dia guna huruf O. Okey, so katakan kita ada satu vektor dekat sini, satu koordinat A. Koordinat A ni for example adalah 3, 4. Okey, so sekarang ni daripada titik O, macam mana kita nak bergerak pergi ke titik A? Okey, kita buat satu garis. So kita buat satu garis lurus yang menghubungkan O dengan A. Okay, nampak So macam mana kita nak bergerak daripada O pergi ke A? Okay, kita tengok kaedah translasi. So O nak pergi ke A, bermaksud dia bergerak secara mengufuk sebanyak
3 unit. Kemudian dia naik atas sebanyak berapa unit? 4 unit. Okay. So 3 unit ke kanan dan 4 unit ke atas. Okay. So dalam segi penulisan, kita boleh tulis sebagai vektor OA adalah sama dengan 3I tambah dengan 4J. Okey, itu adalah bentuk vektor. So daripada O nak pergi ke A, kita ikut 3 step ke kanan, 3I tambah 4 step ke atas jadi 4J. Kalau dia ke kiri dia akan jadi negatif, kalau ke bawah pun dia akan jadi negatif, right? So ada tak cara penulisan yang lain? Yes, memang ada. Kita guna konsep translasi. So vektor 3I tambah 4J ni kita boleh tulis dalam bentuk translasi, iaitu 3, 4. Okay, ada setengah soalan dia nak jawapan kita bagi dalam bentuk IJ, ada setengah soalan dia nak jawapan kita bagi dalam bentuk translasi. Okay, dua-dua boleh. Okay, and then cikgu letak lagi satu titik kat sini, titik yang baru. Katakan titiknya adalah titik B for example. Okay, dan koordinat B ni adalah contohnya 5, 3. Okay, so apakah vektor OB? Okay, vektor OB. So vektor O nak pergi ke B. So sama dengan berapa pergerakan daripada O ni pergi ke B. So berapa pergerakan ke kanan? 5 titik, betul tak? So dia bergerak 5 unit ke kanan. So kita letak sebagai 5I. Kemudian dia bergerak 5. Kemudian dia naik atas berapa unit? 3, betul tak? Tambahkan dengan 3J. Ataupun kita boleh tulis sebagai 5 unit ke kanan, 3 unit ke atas. Okay, so ini adalah single vector, vektor tunggal, vektor OA dan vektor OB. So sekarang kita nak cari apakah vektor AB. Okay, so ini adalah part yang best ni. So sekarang apakah vektor AB? Maksudnya kita nak bergerak daripada A pergi ke B. Ada dua cara. Okey, yang pertama kita gunakan konsep vektor paduan. So AB dia nak ikut jalan mana? Okey, sekarang ni kalau cikgu hubungkan ketiga-tiga titik menggunakan hukum segitiga, right? So kita ada O, OA, kita ada OB dan kita ada AB. Nampak So kat situ cikgu dah wujudkan segitiga. Okey, so apakah vektor AB? Vektor paduan dia adalah vektor AB. So A nak pergi B, nak ikut jalan mana? Kita start daripada A, berakhir dengan B. So dia akan jadi vektor A, tak tahu, tambahkan dengan tak tahu, B. So kat sini apakah titik yang terlibat? Kita ada titik A, kita ada titik B dan kita ada titik O. So jangan lupa O tu adalah asalan. So nak cari vektor AB, kita bermula daripada A dan kita pergilah ke arah O. Nampak Kemudian daripada O kita pergi ke B. So dia akan jadi AO tambah OB. Simple saja. So vektor AB bermula dari A, kita ikut O, kemudian dekat O kita pergi ke B pula. So apakah vektor AO kat sini? Okay, so kalau kita tengok, kita ada vektor OA, betul tak? OA adalah 3I tambah 4J. Kalau AO, dia terbalik, dia berlawanan. Kita terbalikkan simbol. So, kalau OA dia 3I, kalau AO dia akan jadi negatif 3I. Okay, kalau OA dia positif 4J, kalau AO dia akan jadi negatif 4J. Okay, kemudian kita tambahkan dengan vektor OB. OB sama tak dengan OB? Sama. Kalau sama, kita salin je balik. Tambah 5I tambah 3J. So apakah ending dia? Kita akan dapat vektor AB adalah sama dengan, kita tambahkan I dengan I. Kita selesaikan J dengan J. Ikut partner dia lah. So negatif 3I tambah 5I. Kita akan dapat 2I. Negatif 4J tambah 3J. Kita akan dapat negatif 1J ataupun negatif J. So ini adalah vektor AB. Okay, so ini adalah konsep vektor dalam sata Kartes yang mana kita gunakan konsep vektor paduan. Okay, selain daripada kaedah vektor paduan, dia ada satu kaedah yang paling simple lah, paling ringkas. Okay, so yang mana? Kita terang kat sini Okay, so
Ini adalah kaedah alternatif. So, kaedah alternatif, kita nak cari vektor AB. Dengan kaedah, tadi kita tengok kaedah translasi ataupun vektor paduan. Sekarang kita tengok pula kaedah koordinat. Okay, so apakah vektor koordinat? Okay, so sekarang tadi kita dah tengok kaedah vektor paduan. Okay, so sekarang ni kita nak tengok kaedah koordinat. So, vektor AB bermaksud kita ambil koordinat akhir tolak dengan koordinat awal. So, vektor AB adalah sama dengan koordinat B kita tolak dengan koordinat A. Nampak So, apakah koordinat B? So, koordinat B bermaksud untuk X dia 5, betul tak? 5 tolak 3. So, kat sini untuk I dia adalah 5 tolak 3 untuk I. Kita tambahkan dengan dari segi Y dia pula 3 tolak 4 dapat berapa? Dapat negatif 1. So, maka kita akan dapat kat sini vektor AB adalah sama dengan so vektor AB adalah sama dengan 2I tolak 1J. Dapat sama sama sajalah. So, vektor AB menggunakan kaedah vektor paduan, vektor AB menggunakan kaedah penolakan koordinat akhir tolak koordinat awal. So, sebenarnya ada lagi satu cara. Okey. Cara ni pun cara yang senang. So, kita buat kat sebelah ni. Okey. Apakah caranya kelas? Caranya adalah kita gunakan kaedah translasi. Ini simple. Okey. So, apakah vektor A, B menggunakan kaedah translasi? So, kaedah translasinya adalah A ni kita nak bergerak berapa unit? 3 nak ke 5. Kita bergerak berapa unit? 2 kan? 1 2. Maksudnya dia akan jadi positif 2I. Kemudian daripada titik ni dia nak bergerak turun ke bawah berapa unit? 1 unit ke bawah. So dia akan jadi negatif 1J. Okey. So ada 3 cara untuk cari vektor paduan. Untuk cari satu vektor paduan dekat dalam sata kartes. Yang pertama adalah kita guna konsep paduan itu sendiri. Yang kedua kita guna konsep penolakan koordinat akhir tolak koordinat awal. Yang ketiga kita gunakan kaedah translasi. Okey. Okey, so yang terakhir. Okey, ini dah betul-betul akhir. Last sekali adalah melibatkan formula. Dalam sata kartes, dalam vektor sata kartes ada formula. Okey. Yang pertama, formula yang pertama adalah formula Yang pertama adalah formula magnitude. Okey, maksudnya vektor ini melibatkan dua. Yang pertama adalah melibatkan magnitude dan arah. Arah tu adalah pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat. Magnitude tu adalah panjang. So, dalam vektor kita boleh kira berapa panjang magnitude dia. Okey, dan disebabkan vektor yang kita hasil adalah melibatkan bentuk segitiga yang tepat bersudut 90 darjah dalam sata kartes. Okey, so konsep untuk nak cari magnitude ataupun nak cari jarak ni juga kita gunakan kaedah teorem Pythagoras. So, apakah formula dia kelas? So, formula dia adalah magnitude, contoh kat sini kita nak kira panjang untuk vektor OA. Okey, magnitude dia kita letak simbol modulus. Kenapa kita letak simbol modulus? Sebab jawapan dia mesti positif. Okey, jarak, panjang, magnitude tak boleh negatif, dia mesti positif. So, kita letak simbol modulus. Okey, so ini adalah simbol magnitude untuk OA. So, kita gunakan konsep teorem Pythagoras. So, teorem Pythagoras, kalau ada dua sisi, okey, dua sisi yang berserenjang. So, berapa panjang sisi yang mengufuk? Panjang dia adalah ikut unit 3. So, panjang dia adalah 3. Berapa panjang sisi yang menegak? Yang menegak adalah 4. Okey, so kita boleh gunakan konsep. Ingat tak teorem Pythagoras apa konsep dia? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, so konsep teorem Pythagoras, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Yang mana A ni adalah hypotenuse. Apakah maksud hypotenuse? Hypotenuse adalah sisi yang paling panjang sekali dalam segitiga bersudut tegak. Dan hypotenuse ni adalah garis yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, so kita nak cari OA, nak cari hypotenuse sebenarnya. So OA sama dengan, kita ambil
X kuasa 2 tambahkan dengan Y kuasa 2. Dan kuasa 2 ni kita pindah sebelah kanan, dia jadi apa? Yes, dia akan jadi punca kuasa 2. So maksudnya kat sini 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2, kita akan dapat sama dengan 5. Okay, siapa yang hafal konsep teorem Pythagoras, hypotenuse 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. Itu adalah 3 konsep hypotenuse asas yang kita kena hafal lah. Okay, so panjang kat sini adalah 5 unit jawapan dia. Okay, itu adalah formula yang pertama. Dan formula yang terakhir adalah vektor unit ataupun unit vektor. Okey, apakah maksud vektor unit? Kalau awak tengok kat sini, vektor OA adalah daripada O sampai A. Panjang dia berapa? Panjang dia adalah sebanyak 5 unit. So, apakah maksud vektor unit? Vektor unit ni adalah vektor yang panjangnya 1 unit sahaja. Okey, so macam mana kita nak cari vektor yang kecil 1 unit ni? Kita kena bagikan dengan magnitude dia. So, formula bagi vektor unit adalah sama dengan vektor kita bahagikan dengan dia punya magnitude. Okay, ini adalah formula kedua. Kalau nak cari magnitude, dia gunakan konsep teorem Pythagoras. Kalau nak cari vektor unit, dia nak untuk 1 unit je. Maksudnya, vektor yang kita dapat tu, kita bahagikan dengan magnitude dia. Alright, so apakah simbol yang kita akan guna? Kalau magnitude dia guna simbol modulus. Kalau vektor unit dia gunakan simbol OA. Dia ada satu simbol kat atas ni, bentuk dia adalah bentuk macam ni. Nampak kan? Cikgu panggil dia vektor OA pakai topi. Okey. So dia ada arrow tak? Arrow dia tak ada. Dia gantikan arrow tu dengan bentuk topi. Okey. So vektor OA adalah sama dengan vektor unit bagi OA adalah sama dengan vektor tersebut. Apa vektor OA tadi? Vektor OA tadi kita dapat kan? So OA sama dengan tadi berapa? Vektor OA adalah 3i tambah 4j. Okay, so vektor OA, vektor unit bagi arah OA adalah sama dengan 3i tambah 4j. Kita bahagikan dengan, yes, kita bahagikan dengan 5. So maka dapatlah, kita boleh tulis dalam bentuk jawapan. Okay, so jawapan dia akan dapat 3/5 untuk I tambah dengan 4/5 untuk J. Okay, so jawapan bagi vektor unit OA adalah 3/5I tambah 4/5J. So ini adalah 7 konsep yang kita kena kuasai dalam vektor lah. Okay, dimulakan dengan konsep nisbah. Kemudian kita ada tata tanda vektor. Kemudian kita ada vektor yang sama. Kemudian kita ada vektor yang selari ataupun segaris. Kemudian kita ada vektor yang tak selari dan tak segaris. Kemudian kita ada pendaraban vektor dengan pemalar. Dan yang last kali kita ada, second last kita ada konsep vektor paduan. Dan yang terakhir kita ada vektor dalam satah kartes. So, dalam soalan exam, untuk kita nak menguasai topik vektor ni, untuk kita nak memahami topik vektor ni, kita boleh kategorikan vektor ni kepada pattern-pattern dia. So, antara pattern-pattern ni adalah pattern vektor paduan, ataupun pattern selari, ataupun pattern segaris, ataupun pattern tidak selari, ataupun pattern yang melibatkan penambahan ataupun penolakan vektor, ataupun pattern yang melibatkan pendaraban dengan pemalar. Okey, so itu saja daripada cikgu. So, kalau anda faham, kalau anda suka dengan nota ni, boleh sebar-sebarkan ilmu yang percuma ini. Okay, so kalau anda faham, boleh tolong like, boleh tolong share, boleh tolong komen kat bawah. Dan jangan lupa tolong subscribe channel Mathematika dan tekan button lonceng tu lah, supaya bila ada saja video-video baru yang cikgu post, okay, kamu akan dapat terus information dia. Okay, so sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum.